kita tu tolong bagi nama, tak payah itu. Bila kita ambil catatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Yang saya muliakan pegawai masjid yang sama kita hormati dan sanjungi isu pimpinan Masjid Syuhada Felda Bersiar, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat rahmati sekalian. Syukur Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia menjadikan kita atas muka bumi ini, alhamdulillah, dapat Islam sejak kecil lagi tanpa bersusah payah. Yang kita jadi Islam melalui mak ayah kita yang Islam, alhamdulillah. Diberi kita nikmat mudah untuk ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia, dan sampai sekarang boleh dalam keadaan taat, alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keinginan, kesungguhan untuk terus nak belajar dan memahami pelajaran agama ni agar benar-benar kita faham macam mana perjalanan agama, macam mana perjalanan Islam, macam mana perjalanan Islam ni. Bersama Islam ni kena ada iman, dan bersama dengan iman ni sepanjang kehidupan kita ada ihsan, alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan malam ni boleh hadir solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah, diberi pula kelapangan masa untuk berada dalam satu majlis ilmu yang insya-Allah malam ni kita nak mulakan kitab. Saya dah lama tak baca kitab Minhajul Abidin ni. Asalnya saya tak cadang nak baca kitab ni. Saya tengok saiz dia tu besar. Tapi saya nak bawa satu pendekatan cara baca dan macam lain sikit. Dan nak baca hak lain tu ada orang dah baca kan. Nak baca akidah
ada tempat-tempat yang berhampiran kat sini saya duduk mengajar akidah. Kalau tak pernah mengaji, kena pergi carilah kan. Dan kitab kita ni atas nama Minhajul Abidin, terjemahan dia namakan Cermin Budiman bagi Mukminin. Diterjemah oleh salah seorang daripada tok guru di negeri Pahang. Dia low profile, kita tak berkenal dia, tapi dengan terjemahan yang saya lihat ni sedap dengan terjemah dia. Kalau tuan-tuan baca sendiri, kalau boleh baca Jawi lah, sedap terjemahan dia, best sangat. Saya jatuh hati sangat. Kali pertama saya tengok, saya jatuh hati. Dan kitab ni pun tuan-tuan cari kat kedai tak jumpa. Nak beli jumpa dengan saya, pasal kena special order. Betul saya cakap, tak percaya tu cari satu Malaysia jumpa, saya bagi RM10 tuan. RM10 je bagi. Tu melawak sikit lah. Jadi insya-Allah malam ni kita nak mulakan kitab ni, dan jadual kita pun kalau ikut dengan persetujuan buat masa ni, saya akan datang sini minggu kedua lah. Hari Selasa minggu kedua. Tu pun lagi saya akan maklumkan kot ada ekstra, nanti kot saya boleh datang. Pasal Kedah ni, saya punya jadual ni kalau ikut yang kat Kedah ni banyak yang kena KAB, sedia maklum pada kita. Hari ni pun ada 32 kes kat Kedah. Jadi Kedah ni dah jadi kawasan merah sikit. Jadi tak boleh masuk. Jadi nak bila nak sembuh pun tak tahulah. Jadi saya nak manfaat macam tu. Satu, saya cadang baca kitab besar sikit, nak manfaatkan kat Malaysia ni. Yang tu kot peluang yang ada untuk mengajar kat Kedah tu, datang main sini lah cadang saya ni sekali. Dan sagi sembang tengok, kalau ada peluang tu memang saya nak datang 2 kali, ambil peluang sementara Kedah dalam keadaan masih tragedi. Tu pun Perak tak tahulah lagi sampai bila boleh bertahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua. Dengan kelapangan yang ada tu, boleh kita guna untuk mengaji. Jadi untuk mulakan kitab ni, mari kita baca Fatihah sama sekali. Hadiah pertama sekali untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana syariat apa yang datang pada kita ni datang daripada dia. Juga hadiah pada seluruh para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, semua para ulama zahir batin, tutup guru, ahli ulama yang dengan sebab mereka kita dapat agama Islam ni dan dapat menjalani kehidupan sebagai seorang Islam, orang beriman, dan dapat faham agama ni. Khasnya kita hadiahkan kepada masyhur dengan gelaran Imam Al-Ghazali, kitab yang kita pegang ni, dan mohon kita pada Allah Ta'ala sebelum tu pada penterjemah juga kita hadiahkan Fatihah ni, kerana jasa dia kita akan pakai terjemah dia ni. Dan juga mohon kita pada Allah Ta'ala dengan Fatihah kita baca, mudah-mudahan dapat belajar daripada awal hingga habis, insya-Allah. Kalau tak saya habis dulu atau tuan-tuan habis dulu, harapan kita dengan setakat mana kita baca, walaupun sikit, walaupun kali pertama baca, boleh faham dah agama ni. Mudah-mudahan harapan begitu. Dan kalau katalah tak habis sekalipun, harapan kita dengan kita pegang kitab ni, niat nak mengaji kitab ni, nak belajar kitab ni, nak baca kitab ni, Allah Ta'ala hidupkan kita dalam iman, matikan kita dalam iman. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa li jami'il muslimin wal muslimat, khususan li ruh Syekh Musannif Imam Ghazali wa mutarjim wa ala hadhihi niyyati syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kitab kita nak baca ni atas nama tajuk dia Cermin Budiman bagi Mukminin, terjemahan kitab Minhajul Abidin lil Imam Ghazali rahimahullah taala. Penterjemah dia, nama dia Tuan Guru Abdul Qadir Kamaluddin, dan
kitab ni dah lama dah sebenarnya, pasal dia dicetak oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia tahun 1997. Maksudnya lama dah ni. Jadi kitab ni ada kata pengantar depan tu saya tak baca lah. Dah ada beberapa penjelasan di awal tu tentang ilmu tasawuf, punca ilmu tasawuf. Memang sedap sebenarnya penjelasan itu. Yang tu pun kalau baca sikit-sikit macam duduk kat bersiar ni, mau setahun baru habis tu tak mula kitab lagi. Tak kena gaya dah. Jadi tuan-tuan balik baca lah tu. Kita nak baca ni buka muka surat 9. Dan passion saya baca ni, tempat lain pun saya ada buat macam tu. Dan ni kitab ni apa dia? Saya nak ada mukri tukang baca. Jadi mukri ni maksudnya tuan-tuan baca, saya kata berhenti, mana perlu penjelasan dan format kita pengajian saya punya secara ni macam biasalah, ada majlis dialog di akhir. Kalau mana pembincangan tu nanti akan ada kemusykilan ke ada yang tak sama ke nakkan penambahbaikan penjelasan ataupun keterangan yang mungkin ada benda kita tak faham ataupun tak sama faham, kita akan ada sesi soal jawab dari itu, insya-Allah. Jadi untuk mula ni saya baca dulu lah. Muka surat 9 pendahuluan, muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Syekh Tuan Guru yang arif mengenai ilmu syariat, yang salih lagi zahid, tidak mengambil indah dengan dunia. Dibuat dalam kurungan tu maksudnya nak bagi huraian maksud kalimah sebelum dia. Jadi siapa Tok Guru ni? Dia seorang zahid. Zahid ni apa? Tidak mengambil indah dengan dunia. Dengan bahasa lain, dia duduk di dunia tapi tak pernah jatuh hati kepada dunia, bahkan hati kepada siapa pemilik dunia. Yang bernama Abdul Malik Ibnu Abdillah. Mudah-mudahan apalah kiranya, kata dia, Allah Ta'ala mengampuni segala kesalahannya dan muslimin sekaliannya. Amin ya rabbal alamin. Telah merencana kepada aku. Istilah merencana ni maksudnya ada orang baca, kita tukang catat, itu merencana. Kalau kita belajar zaman saya sekolah menengah dulu, sekolah rendah pun ada satu pelajaran subjek namanya dictation. Betul tak? Tuan-tuan tak pernah lalu punya bahasa lah. Guru dia akan baca petikan, bahasa Malaysia pun ada, bahasa Inggeris pun ada. Dia baca, kita tulis. Lepas tu hantar ke dia, nanti dia semak. Ada tak kemahiran kita mendengar dan mencatat? Itu dipanggil merencana. Rencana. Memang ada dulu subjek rencana. Kalau bahasa Inggerisnya dictation. Ada? Tak pernah jumpa? Tuan-tuan tak biasa duduk sekolah macam tu kot? Tuan-tuan semua sekolah pondok je. Biarkan, tak apa. Saya nak syarahkan perkataan rencana tu. Telah merencana kepada aku oleh Tuan Guru yang teramat mulia, lagi terutama Al-Imam yang zahid, yang berbahagia, yang mendapat taufik, yang masyhur dengan panggilan Hujjatul Islam. Terjemahnya pembela agama Islam, dan diberi gelaran Zainuddin, hiasan agama. Dia ni juga syaraful ummah. Dia adalah menjadi keagungan umat. Dia adalah Abu Hamid. Terjemah Abu Hamid tu bapa Tuan Hamid. Maksudnya anak dia nama Hamid, dia bapaknya. Dia guna tuan tu nak menunjukkan anak Imam Ghazali yang bernama Hamid pun bukan sebarang orang. Dia bubuh tuan tu. Maksudnya ulama besar juga tu. Nama tubuhnya Muhammad. Jadi Imam Ghazali namanya Muhammad, anak dia kepada Muhammad. Ayah dia pun nama Muhammad, cucu dia kepada Muhammad. Jadi Imam Ghazali ni Muhammad bin Muhammad
bin Muhammad. Sikit soal, tak ada nama lain ke? Orang zaman ni mau dia mau cakap gitu lah. Ulama dulu tak ada masalah. Semulia-mulia nama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan tak ada modal. Pasal apa? Terlalu kasih dan cinta pada orang yang bernama Muhammad ni. Keturunan dia bayang nak, kalau dengan kata tok dia ni dah nama Muhammad, anak dia pun Muhammad, anak dia pun Muhammad, hati ni tak ada belah bagi langsung dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lah ni mereka tak apa-apa nama. Saja sikit komen kat situ. Jadi sedikit kalau tengok perenggan tu, yang pertama tadi apa? Yang ni apa? Yang merencana ni Imam Ghazali kan. Ya. Jadi yang penulis ni yang atas tu, yang dia sebut Abdul Malik bin Abdullah, itu tukang tulis. Yang menyebut ni Imam Ghazali. Jadi penulis ni yang nama dia kat dalam perenggan atas tu, dia tukang tulis Imam Ghazali sebut, tu kata telah merencana. Jadi Imam Ghazali ni bukan dengan tangan dia tulis, tapi keluar semua daripada mulut dia, anak murid yang mencatat. Kaedah dulu je tu, dia ada anak murid yang khidmat tulis bagi tok guru. Sekejap, sekali dulu. Jadi Imam Ghazali ni, cuma kita nama Imam Ghazali ni, yang tu nisbah kepada kampung tempat dia tinggal, nama kampung Ghazal kan. Cuma kita Melayu ni, nama ni kalau dengan cara penamaan Arab, kita orang Melayu tak ada konsep penamaan macam tu. Kalau kita Imam Ghazali, nama dia Ghazali lah. Kalau Imam Ghazali, nama dia Muhammad bin Muhammad, tapi masyhur dengan gelaran Al-Ghazali. Kalau orang kampung panggil dia apa? Pak Hamid. Anak dia nama Hamid, bapa dia panggil Pak Hamid lah. Kalau kita nama dia Hamid, kita panggil Pak Hamid. Itu sikit syarah nama sikit. Cukup setakat tu saya sebut. Dan dia ni terkenal dengan sebutan Al-Ghazali. Dan nisbah bandar dia duduk At-Tusi. Yang ni pun saya tak hurailah. Ghazali, Tusi, apa dia? Ghazali ni nama kampung tempat dia duduk. Macam kita Peda Besia, Al-Griki. Ghazali tu Peda Besia, Tusi tu Greek. Tak faham sudah. Itu. Apalah kiranya, tu bahasa dia lagi. Doa pula. Dipohonkan kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya, disucikan rohnya oleh Allah Ta'ala, serta diangkat darajatnya dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Kaedah kita mengaji, bila ada orang dah sebut macam ni, saya tukang baca, tuan-tuan kerja tuan-tuan, amin lah kan. Orang kata baca ni biar ada perasaan, jangan jadi batu dengan kayu diam. Satu, kita dianjurkan, bahkan diajar pada kita, dengar nama Nabi Muhammad macam mana? Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Ajar supaya hidupkan hati, biasakan dengar nama orang baik-baik ni, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Ajarkan diri kita untuk berlafaz, berdoa, selawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada doa-doa ulama ni apa? Amin ya rabbal alamin. Prinsip tutup guru ulama kita semua macam ni kan. Semua macam ni. Mudah-mudahan kita pun boleh hidup macam tu insya-Allah. Kata dia, inilah dia kitab yang ringkas, iaitu sebuah kitab yang terakhir. Jadi kitab yang kita duk pegang ni, kitab Minhajul Abidin ni, adalah kitab yang terakhir pernah dihimpun oleh Imam Al-Ghazali, disusun dengan begitu rupa yang unggul lagi menarik perbahasannya. Yang ni bukan Imam Ghazali tulis. Yang ni yang orang yang berencana tu bagi penjelasan tu. Jadi kita baca kitab Minhajul Abidin ni, dia seolah-olah orang kata apa, kitab penamat Imam Ghazali sebelum dia meninggal. Dan memang dia dan tulis sampai habis, lepas tu baru Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Dia adalah last sekali. Maksudnya kitab yang masyhur kita dengar, kitab Imam Ghazali ni, kalau tak biasa dengar, dengar lah. Nama dia Ihya Ulumuddin
Tebal kitab tu tuan-tuan. Baca nak pitam. Pasal tebal tu kan. Kita orang Melayu kalau tengok kitab tebal-tebal tu, pitam kita. Allahumma salli alaihi wasallam. Nak habiskan tu bukan senang. Semua isi Minhajul Ihya Ulumuddin tu ringkas dalam ni. Dan atas nama kitab ni Minhajul Abidin, dia nak mengajar kita macam mana jalan-jalan untuk menjadi seorang abid, menjadi seorang hamba. Saya terjemah tu, menzahirkan kehambaan diri ke Allah Ta'ala ni, apa kaifiat, apa caranya. Pasal atas nama kita manusia ni satu makhluk istimewa Allah Ta'ala bagi jadi. Kita pun faham prinsip umum kita semua adalah hamba, betul? Nisbah nama diberi kat kita ni hamba Allah, betul? Bahkan kita sebenarnya hamba ni bahasa kiasan aja. Kita bukan hamba tau. Kita sebenarnya makhluk Allah. Tuan-tuan dengar sikit saya sebut apa tu. Kita ni bukan hamba. Saya hamba ni, hamba kena beli kena jual. Kita, Allah bukan beli dan jual kita. Kita ni Allah Ta'ala cipta kita. Kita bukan hamba tau. Kita makhluk Allah. Antara kedudukan makhluk dengan hamba, mana sepatutnya lagi penzahiran kehambaan yang paling besar kita kena tunjuk. Kita nak tunjukkan diri kita sebagai makhluk Allah ke hamba Allah kepada Tuan. Boleh faham soalan saya? Mana lagi besar? Macam mana kalau saya soal gini, antara kita anak dengan mak bapak, murid dengan guru, isteri dengan suami, kuli dengan majikan, hamba dengan tuan, makhluk dengan Tuhan, mana besar sekali? Tapi kitab kita punya bahasa dipakai selalunya disebut dengan hamba. Kenapa gunakan perkataan Minhajul Abidin tu, kata hamba tu siapa? Pasal dia mudah dihadap. Tu pun kalau tak mudah juga, memang kena sebut perkataan makhluk juga dah esok. Dah tak reti. Yang tu yang bahasa hamba ni untuk menunjukkan perbuatan kita dan kehidupan kita atas muka bumi ini, menzahirkan atau menghilangkan rasa pemilikan diri, bahkan bergantungan hati pasrah kepada siapa yang kita ni memiliki. Maksudnya siapa yang memiliki kita ni, siapa? Hamba ni dia ada risau tak dengan hal dia makan minum ni? Boleh faham soalan? Hamba ada risau tak dengan makan minum dia? Pasal apa? Tuan dia yang bagi makan minum. Hamba ada risau tak dia nak kahwin tak kahwin? Tuan dia yang urus perkahwinan ni. Hamba ada risau tak dia punya tempat tinggal? Tuan dia yang bagi tempat tinggal dia. Boleh? Tuan-tuan payah faham tu saya sebut gini. Kita masa belum balik dulu, kanak-kanak dulu, ada risau tak makan minum? Ada risau tak beg sekolah, baju sekolah, kasut sekolah, koyak? Ada tak? Tak ada. Pasal apa? Ayah kita sara. Pandai pun. Isteri ada tak susah fikir hai dia? Ada tak? Suami sara. Tapi kadang-kadang ada cedera tu satu hal. Tapi khas saya sebut gini, kita makhluk dengan Allah Ta'ala lagi tak risau sepatutnya. Betul? Risau ke tak risau? Kenapa tak risau? Kita tak ada, dia bagi ada. Kita asal air mani je, dia bagi jadi manusia. Kita asal mati, dia bagi hidup. Kita kecil, dia bagi besar. Habis-habis kita tak kerti macam mana nak merasa pasrah diri, pergantungan hati dengan dia. Tak masalah ide tu. Satu, kena ada orang tunjuk juga. Ni yang kita baca Minhajul Abidin, macam mana kaifiat nak menzahirkan kehambaan diri. Nisbah sembahyang dah, puasa dah. Alhamdulillah, tutup aurat dah. Rumah tangga apa dah ada, elok dah. Jadi nak ajar apa ni? Nak ajar hati dan perasaan. Macam mana nak bawa diri kita ni, macam mana nak hidup walaupun raya-raya, walaupun jadi raja, tapi
hati ni perasaan ni hamba. Bahasa lagi tajam tu, hati ni rasa makhluk. Tu. Tapi pelik lagi lah dengan makhluk kan. Tapi itulah realiti kita. Dan kalau tak boleh faham hamba, keluarkan balik perkataan makhluk tu. Aku ni makhluk. Yo, aku makhluk. Allah ni khalik aku, dia cipta aku. Ya Allah, laki ke perempuan ke dah dicipta. Mana boleh ubah ciptaan dia? Syarahan dia panjang lah tu. Jadi kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali ni, kata dia, dikarang dan disusun begitu rupa yang sangat unggul, lagi menarik perbahasannya. Saya dengan arwah Patih khatam kitab ni dengan salah seorang kepala telaah sana. Tuan-tuan tak kenal, sebut pilihan nama kan. Ustaz Manjanggut tu antara guru saya lah, mengaji Minhajul Abidin ni juga, khatam juga kitab ni. Saya ngaji sebelum saya main pondok, ada tuan guru Haji Muhammad Ismail. Masa tu saya duduk Kuala Lumpur, ngaji dekat Kampung Baru, rumah almarhum Ustaz Yazid Jaafar dulu. Ini tu pun antara guru saya mengaji. Mula-mula ngaji Minhajul Abidin dengan dia. Setiap minggu pergi ngaji dekat Kampung Baru. Saya duduk dekat Jalan Kelang Lama, Petaling, naik bas mini 5 Kupang, turun kat Joket, jalan kaki pergi dekat Kampung Baru, mengaji kat rumah almarhum Ustaz Yazid Jaafar. Tuan-tuan tak tahu, dengar je lah saya khabar kan. Tapi saya nak kata, orang yang pernah jadi guru saya, yang saya mengaji kitab Minhajul Abidin ni, siapa dia. Memang best apa yang dia tulis dalam ni. Pasal apa? Mengajar kita step by step macam mana nak menzahirkan diri kita sebagai hamba. Sebab kita kadang ada satu sudut kita belajar bab agama ni. Belajar apa? Belajar berdoain, belajar Quran, belajar semayang, belajar zakat, haji, belajar kursus haji. Tapi kursus nak jadi hamba tak pernah belajar. Na'udzubillah. Kasar sikit lah ayat tu kan. Tak adalah nak tuduh-tuduh tuan-tuan. Tapi kata-katanya kita macam tu. Kata kadang-kadang kita duduk sekolah agama pun, ni kasar sikit lah bahasa ni kan. Walaupun duduk sekolah agama, pelajaran tu subjek dah, ada subjek agama, ada pelajaran fiqh, tauhid, nahwu, soroh, bahasa Arab tinggi, pengetahuan Islam begini. Tapi tak ada satu subjek khas kita nak belajar macam mana nak menjadi hamba. Tak ada. Tu yang tak jadi hamba sampai ketua. Kasar lagi bahasa tu. Sorry. Saya punya bahasa ni makin lama ni makin nak jadi kasar. Dia pasal apa saya tak tahu. Saya belajar nak berlembut. Tapi saya break tu, maaf lah kalau terkasa kat tuan-tuan tu. Kalau tuan-tuan berangguk memang betul, Ustaz tak pernah belajar jadi hamba. Jadi jangan marah saya lah kan, kalau saya sebut tu. Sekadar untuk bagi peringatan dan sedarkan diri. Quran mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan. Kalau orang ada iman, peringatan tu beri manfaat nanti. Kalau rasa menggelejat macam cacing kepanasan, takut anda tak ada iman dalam hati. Kasar juga ayat tu. Saya tak ada tuduh siapa-siapa. Dan kata dia, tidaklah sangat cenderung menatapnya, melainkan sahabat-sahabatnya yang tertentu, yang mana mereka itu sangat tinggi budi bicaranya, bersih hati mereka, lagi pula tepat pahamannya, iaitu adalah sedemikian ini. Kata dia, sekali lalu ayat tu dia sebut orang yang banyak menatap kitab Imam Ghazali ini, kata dia tak pula ramai orang yang cenderung nak pergi ambil kitab dia ni, nak pergi jumpa dengan dia. Tapi yang banyak ni orang yang sahabat dengan dia, sahabat pun tertentu, yang bila sahabat Imam Ghazali, tuan-tuan bayang tak Imam Ghazali terang mana, orang yang pernah bersahabat, duduk sezaman dengan dia, belajar dengan dia, berguru dengan dia, kenal lah hati budi dia kan. Orang tak pernah belajar tak kenal dia. Tapi setahu saya, bila sebut Imam Ghazali, satu dunia kalau tak sebut Imam Ghazali tak kenal, bukan orang Islam kot, macam tu kot. Macam mana kita sebut nama Syekh Abdul Qadir Jilani kan? Jangan kata orang Islam, orang kafir yang kenal. Masyhurnya tu Nabi Muhammad lagilah takkan tak kenal langsung.
Cuma kita kadang kenal nama gitu aja. Kita tak pernah halusi apa yang menyebabkan mereka terkenal tu, dan apa ilmu yang menyebabkan mereka ni jadi masyhur sangat di kalangan ulama', di kalangan manusia ni, yang kita hanya kenal nama tapi apa tunjuk ajar dia kita tak pernah ambil. Takut waktu lah. Alhamdulillah. Kalau saya buat misal, macam kita duk dengar lah kawasan Hulu Perak ni sebut nama Pak Teh, kenal dengar lah Pak Teh ni. Tapi siapa yang betul-betul pernah guru dengan Pak Teh, dengar tak? Kasar sikit lagi sekali bahasa tu. Nama ada Tok Guru. Siapa yang pernah mengaji? Yang duduk pondok pun belum tentu ambil semua ilmu pada dia. Kasar sikit tu. Tu pun kasar sikit. Saya tahu lah tu, saya duduk sana. Saya tahu lah kasut saya cerita tu kan. Antara yang selalu pulai tu saya lah. Kau tuan-tuan tak apa, tuan-tuan wali-wali semua. Walaupun tak berjumpa, ambil semua ilmu dia. Saya yang pulai banyak kan. Ngaji kadang tidur. Tuan-tuan mana tidur? Okey, relax je semua. Saja saya sebut-sebut tu menyindir kadang sambil-sambil tu kan. Tapi saya sebut tu betul. Pasal saya memang ada pelajaran saya ngaji dengan arwah Tok Guru ni. Bila ngaji banyak sangat tuan-tuan, ada waktu yang dia kolap, tak boleh pergi lah. Collapse, tak boleh pergi lah. Mesti ngaji lain tu. Selalu ngaji lepas zuhur lah, saya tidur. Macam apa? Masa tu cuaca panas, atap zinc ni tuan-tuan. Kipas ni sepanjang merasah tu besar macam ni ya. Lebih kurang panjang lebar dia, panjang lebar lagi. Kipas 3. Bukan aircon tuan-tuan, kipas 3. 1, 2, 3. Lantai 3 getah. Ngaji tengah hari pukul 3 petang sampai 4, kena 4 suku. Lajak kalau 4.30. Kadang-kadang sampai asar. Sebelum tu memang ngaji lah. Daripada pagi tu, daripada subuh ngaji. Kalau ni selepas zuhur tu mau kitab dekat yang ke-16 ataupun ke-17 daripada pagi. 17 kitab ke-17 ataupun ke-18 kan. Sikit tu. Jadi begitu juga dengan Imam Ghazali ni, orang yang betul-betul sahabat dengan dia tu, satu hal kata dia, orang yang memang betul-betul rapat dengan dia je. Macam itulah keadaan mereka ni, bersih hati. Orang yang siqah betul, tetap sesuai pahaman dia, kejap, kemas kan. Puji-pujian kata dia tertentu bagi Allah Ta'ala juga. Siapa Allah Ta'ala ni? Jadi dia nak mula masuk kepada perkataan Imam Ghazali lah. Dia kata Allah Ta'ala ni siapa? Dia lah pemerintah yang menguasai semua maujudat. Mula-mula kitab mesti mula dengan ketuhanan dulu, bagi kenal siapa Allah Ta'ala. Kita kalau Allah Ta'ala kita tak kenal, kita takkan boleh hidup sebagai hamba. Mustahil istilahnya. Ada benda, ada common knowledge, ada pengetahuan am yang orang kata apa, sedia maklum lah kan. Kita tahu yang ni, pengetahuan ni bab ketuhanan kita faham, tapi tuan-tuan kita tak menghayati dia. Kalau macam saya baca ni, Allah Ta'ala ni dialah pemerintah yang menguasai semua maujudat yang ada. Semua apa yang ada ni Allah lah yang kuasai. Memang dia kuasai. Dia istilahnya dia Malik. Dia Al-Malik Allah Ta'ala. Pasal apa Allah Ta'ala Al-Malik? Pasal dia Al-Khaliq. Dia yang cipta daripada tak ada kepada ada. Dan yang ada tu pun, apa hal yang, apa keadaan yang ada pada makhluk yang ada tu, jadi batu ke kayu ke manusia ke jin ke, jadi malaikat ke, jadi binatang ke, jadi tumbuhan ke, jadi air ke, Allah yang jadikan satu persatu in a very great details, daripada awal-awal kejadian dia, daripada ilmu Allah Ta'ala yang sebelum makhluk tu dijadi, sampailah dizahirkan atas muka bumi ni, hancur binasa apa, semua segala-galanya dari ilmu Allah, Allah yang bagi ada, Allah yang takbir. Tu Allah Ta'ala. Mesti kena dia. Yang tu kat Allah Ta'ala mesti kena. Kalau gitu Allah Ta'ala ni hebatnya ya. Mana ada tolak bandingnya Allah Ta'ala ni. Fala tadribu lillahil amsal. Cuma kita nak faham ayat Quran tu dalam tu ayat Quran tu. Mana boleh nak banding langsung Allah Ta'ala ni dengan siapa-siapa? Tak boleh banding tu. Kita dengar tu luluh hati sanubari kita kan. Allah Ta'ala ni.
Cuma kita tak sampai tahap tu lah. Yang tu yang dianjurkan kita, bila kita dah kenal ilmu sekali lalu, dan ilmu tu pun bukan ilmu biasa, yakin kita dengan ilmu ni. Cuma ilmu yakin ni baru tahap ilmu, belum jatuh dalam hati. Macam mana nak bagi jatuh dalam hati? Disuruh kita zikir. Zikir dengan hadirkan apa yang kita belajar dalam akidah. La ilaha illallah. Tiada ialah yang bersifat ilah melainkan Allah. Allah saja ilah. Allah saja boleh jadi khalik. Allah saja boleh jadi al-malik. Allah saja boleh jadi ar-razik. Allah saja boleh jadi al-hakim. Allah saja ar-rahman. Allah. Mana ada hal lain. Nisbah mempunyai sifat kesempurnaan. Kalau kita sebut wujud aja pun dah surrender lah kita. Allah saja memiliki wujud. Makhluk ni atas kata milik wujud tak ada. Makhluk ni bukan milik wujud. Makhluk ni Allah yang bagi kita wujud. Wujud pun bukan milik kita. Allah bagi kita wujud. Dengan tu kita wujud. Kita dapat anugerah Allah Ta'ala wujud dengan kita. Yang memang wujud, sedia wujud, kekal wujud. Tak hajat pada sesuatu, wujud dia Allah. Best ngaji tauhid. Ngaji tauhid lah tu. Itu kalau baca tauhid saja tak. Dia tak boleh nak masuk di jalan macam dia ambil tu. Baca Minhajul Abidin senang. Satu doa jugalah saya pun, ya Allah aku nak baca kitab apa kat Bersiar ni. Melengung tak? Kadang melengung kita sendiri pun susah juga kan. Pasal kita yang pilih. Tak, ya Allah kau bagi cenderung aku. Saya pun tak pernah fikir sebelum ni nak baca. Tanya anak saya tak nak sembang. Pagi sini pun saya tak pernah sembang nak baca apa. Pasal belum ada keputusan. Saya pun belum ada keputusan. Orang yang muamalah dengan saya pun kata kitab apa nak baca kan? Saya pun tak buat keputusan lagi. Nanti dulu kan? Apa dia? Yang terakhir dekat lah nak mari ni 2-3 hari ni kemudian baca Minhajul Abidin apa. Pegang betul-betul. Ya Allah ni betul aku nak baca kitab ni. Habis tak habis kita dah berdoa tadi. Walaupun baca sekali, minggu depan tak dan. Bulan depan tak dan. Saya mati. Walaupun belajar 1 hari ni, tuan-tuan dah faham macam mana nak jadi hamba. Jadi yang lain tu further information, you search it for yourself lah. Bunyi yang putih sikit kan. Tapi prinsipnya dah faham. Alhamdulillah. Makbul lah doa kita. Yang lain tu cari lain lah. Sikit situ. Jadi asal yang sebut antara Imam Ghazali imla dia kata puji ni untuk Allah Ta'ala, Tuhan yang pemerintah menguasai semua mawjudat yang ada ini. Dialah yang memilikinya. Kalau istilah Arabnya, yang inilah memilik ni bahasa Arab al-malik. Lagi pula Allah Ta'ala hakim, bijaksana. Tak mana bijak? Tuan-tuan tengok, saya nak sebut contoh bijak tu, sampel aja ada kat kita. Ni sehasta sehasta kita adalah 2 jengkal. Allah Ta'ala dia bagi kita punya ukuran dalam badan ni, saya pun tak hafal satu-satu kan. Cantik lah dia bagi ni, kita boleh bagi lipat. Telinga kita dengan saiz dia apa dia semua ni Allah Ta'ala bagi cantik. Kenapa, mengapa tu nak kata macam mana, tak ada satu apa pun nisbah Allah Ta'ala cipta yang ada makhluk yang boleh nak protes kenapa cipta makhluk ni. Tak ada orang nak boleh petikai. Dan takkan ada apa yang ada kat kita ni, kalau walaupun kita kata liang bulu roma, kenapa sini tebal, kenapa nipis, takkan ada boleh siapa pun nak petikai kenapa dan mengapa yang tu dibuat oleh Allah Ta'ala. Takkan ada. Pasal terlalu hakimnya Allah Ta'ala. Walaupun kita kata misai, janggut, bulu kenin kan, walaupun kuku, walaupun benda-benda yang kena potong-potong, kena kerat, kenapalah bagi jadi panjang kan? Kalau smart terus menjantur je, tak payah potong-potong dah, macam mana tak payah potong jari, tapi kuku kena potong kan senang. Itu kita cakap Allah Ta'ala dia buat bijak.
Tang bijak satu. Waktu dia buat semua perkara tu apa? Supaya kita pun bijak katik juga. Apa dia? Dengan tu kita jadikan jalan untuk kenal dia. Faham siapa dia. Yang tu pun ada pelajaran dia nanti, insya-Allah. Nak faham bijaknya Allah Taala. Kalau kita tengok bangunan ni, ada benda-benda kadang-kadang tak perlu pun. Kipas kadang no. Dah ada kipas ni lagi. Dah ada kipas ni lagi. Ada yang tak apa bijak. Oh, sorry. Sorry. Dah ada sejadah. Apa? Bubuh kapet lagi. Dah ada kapet. Bubuh pula ridak lagi. Kadang-kadang macam tak bijak aja. Macam tak bijak aja. Makan pun kadang tak bijak. Dah ada ayam, daging lagi. Dah ada kambing lagi. Satu gemuk tu arah tu. Oh, sorry. Siapa gemuk tu? Sorry. Allah ni sebab dia buat. No complain. Tak ada complain. Saja nak syarahkan keadaan Allah Ta'ala tu. Lepas tu Allah Ta'ala ni Jawad. Terjemah dia banyak pengkurniaan. Banyak sungguh kurniaan. Maksud apa? Mana tak banyaknya. Semua yang ada kita lihat ni, semua adalah kurniaan dia. Kat kita ni satu-satu apa yang ada kat kita, semua kurniaan dia. Kalau kita nak bilang berapa nilai kita waktu mula-mula kita lahir, tuan, harga kita tak boleh nak buat harga tu, pasal terlalu mahal. Kita keluar daripada perut ibu, jantung ada, paru-paru ada, buah pinggang ada. Berapa duit nak jual buah pinggang? Sepasang. Siput ada tak? Siput maksudnya kemaluan lah. Kemaluan ada. Kalau kira jantung, paru-paru, pankreas, hati, buah pinggang, perut, usus besar, usus kecil, tangan, kaki, mata, telinga, berapa harga kita masa kecil? Masa baru-baru lahir tu berapa? Mana ada harga boleh pupuh. Siapa bagi tu? Allah bagi. Peri dia bagi kita. Cantik, sempurna dia bagi. Satu dia upgrade dia. Satu khalqan min ba'di khalqin. Dalam perut ibu pun satu kejadian ubah sampai 9 bulan 10 hari tu pernah keluar tu. Perfect keluar. Keluar pun dah ada dah makan minum kita. Kita tak fikir pun makan minum. Ada orang lain sibuk kan dengan makan minum kita. Kalau kita tak minum, mak bapak kita susah, pening dia pasal kita tak nak minum. Kita tak payah fikir apa, siap semua. Ya Allah, Allah bagi kita, Masya Allah, la ilaha illallah. Allah Ta'ala satu, memang puji untuk dia lah. Mana ada puji untuk kita. Atas nama puji ni tak ada satu pun puji untuk makhluk. Itu yang Alhamdulillah. Itu besar tauhid tu. Kalau tuan-tuan boleh hayati Alhamdulillah tu, Masya Allah. Tu pun ada besar pelajaran dia. Sekali lalu sebut, memang puji ni semua hak Allah Ta'ala. Cuma kita ni kalau kita tak faham tauhid tu, yang kalau orang puji kita, terasa lagi tak kat kita? Ada rasa tak? Kalau orang puji kita macam ni, udahlah kan, aku tengok mu ni rajin lagi masjid ni, macam ada tak rasa sesuatu? Ada tak? Ada. Mu tak faham tauhid lagi. Rasa lagi. Mu tak faham, mu tak kenal tauhid lagi. Mu belum jadi ahli tauhid lagi. Belum lagi. Maksud apa? Tak reti nak pulangkan puji tu orang salah. Bahkan kalau terasa aku ni orang puji tu aku, mau nampak aku rajin pergi masjid ni. Kalau tak boleh rasa kita telah buat satu kesilapan merasai pujian orang puji kita, rajin ke masjid tu, dengan kita kosongkan balik diri kita, aku tak layak sebenarnya perkataan tu. Dia sebenarnya puji Allah. Allah bagi kat aku. Dia nampak kat aku. Dia puji Allah tu, bukan puji aku. Pasal Allah zahirkan sifat kesempurnaan dia kat aku. Aku ni laluan je dia beri. Dia bukan puji aku tu, dia puji Allah ni. La haula wala quwwata illa billah. Tak layak kat aku puji sikit pun. Bahkan dia duk puji kita jumpa dia. Mu ni kena ngaji tauhid gatik lah. Siapa? Mu duk puji aku, tak kena gaya. Mu pujilah Allah. Alhamdulillah Allah bagi hidayah kat aku. Sudah. Mu jangan duk kata lah aku rajin pergi masjid. Aku tak rajin mana. Kalau aku ni malah. Tapi Allah Ta'ala mudahkan bagi aku untuk pergi. Dengar aja azan, ringan aja tu lah nak pergi. Allah yang beri. Mu ngaji tauhid gatik. Marah ke orang? Puji dah. Ahli tauhid.
Kita tak silap, orang tak puji kita marah. Mu tak nak buta ke, tak nampak aku pergi masjid hari-hari? Puji apa pun tak, bahkan ngata lagi kat aku. Kata ada benda tak kena air ni. Banyak air. Kalau orang ahli tauhid, Masya Allah, orang puji tu, dia bukan seronok, bahkan yang tu merisaukan dia. Dia Allah Ta'ala nak uji apa ni? Kenapa orang duk puji sangat ni? Pasal apa ni? Dia tak rasa langsung ketinggian diri. Pasal dia kenal siapa diri dah. Yang tu kena ngaji tauhid juga tu. InsyaAllah tauhid ni kita ngaji sambil-sambil ni. Ini tauhid dah ni, saya sebut ni pelajaran tauhid lah ni. Dan Allah Ta'ala ni karim. Masuk karim ni terjemah sini, maha pemurah dengan pemberian. Tadi banyak pengurian ni, maha pemurah dengan pemberian. Walaupun kita ada keadaan yang istilahnya derhaka, banyak lalai, banyak buat dosa, banyak istilahnya tak laksanakan tuntutan-tuntutan dia kat kita, tapi tetap dia bagi kurniaan demi kurniaan. Ini Allah Ta'ala. Atas nama sifat dia macam ni, Allah Ta'ala dia karim. Yang tu pun kalau saya urai satu-satu, banyak saya sebut sekali lalu gitu. Satu, ke Allah Ta'ala ni nak dengar panduan macam ni sikit. Satu, kita ni kalau katalah malah pergi masjid, ngaji pun tak pergi, tapi tengok harta sekan, badan sihat, anak ramai, tak biasa pergi masjid. Ada kawan kita seorang ni penyakit macam pergi masjid rajin, anak seorang, mak ganja pula tu. Ada orang dengan sebab dia tak taat tu, dengan dapat nikmat macam ni, kata dia, aku ni tak pergi masjid pun, tengok hidup sedang, anak ramai, harta banyak, mu duk ulang masjid, aku tengok duk papa kedana daripada dulu sampai lah ni. Jaga sikit, jaga. Jangan duk rasa bangga dengan nikmat-nikmat yang macam tu, sedangkan masjid tak mau pergi, pengajian tak pernah hadir di. Jangan duk rasa bangga tu. Yang tu atas istilahnya takut-takut istidraj. Dapat nikmat tu menjauhkan kita daripada nikmat Allah Ta'ala. Bahkan berbangga pula dengan kita tak taat. Kita bandingkan dengan orang taat, tapi dalam keadaan hidup melarat. Jangan jadi pasal tu. Firaun jadi Firaun pasal tu. Qarun pun jadi Qarun pasal tu. Dia rasa walaupun dalam keadaan dia tak ikut Nabi Musa sepenuhnya, harta dia makin banyak, bahkan dia ada kepandaian untuk menukar benda tembaga, besi, buruk, karat. Dia boleh ada ilmu kimia dia boleh tukar bagi jadi emas. Bila minta zakat macam mana? Hasil usaha aku nak minta zakat daripada aku. Na'udzubillah. Tentu hati-hati Bahkan kaedah kita macam mana? Duk taat pun kena rasa macam ni. Ya Allah, nampak je taat, tapi taat zahir aku ni, batin aku masih maksiat. Benda ni orang lain tak tahu, kita yang tahu tu. Bab batin ni sendiri yang boleh suluh. Isteri kita pun tak kenal dah. Kasar sikit sebut itu. Bahkan jangan tak tahu, di atas bodoh kita pun tak kenal kita ahli maksiat lagi. Kita sendiri yang boleh hukum kita sabar. Satu, kalau ada orang puji, jangan duk berasa hebat sangatlah sabar. Kita boleh kenal, boleh suluh diri kita sendiri sabar. Satu, kitab kita baca ni nak mengajar macam mana nak menzahirkan kehambaan diri, walaupun makhluk tengok kita hebat, tak terperi, tapi kita duk bertaubat, duk menyalahkan diri, maksudnya duk muhasabah diri ni, duk merasa diri bersalah hari-hari, setiap masa, tak reti-reti. Kalau kita faham perjalanan sebagai hamba dan kenal siapa Allah Ta'ala, memang kita boleh muhasabah sampai tahap tu. Tapi kena ngaji InsyaAllah kita mengaji puhazam macam tu. Dan mengaji ni kalau belajar dengan cara yang betul, jumpa bertemu buku dengan ruah dia, memang jadi. Yang tu kot bahasa dia. Bandingan ni macam kita gelap,
Tuan-tuan buka switch, lampu menyala. Switch betul, memang lampu tu menyala. Switch betul, pendawaian ni betul, alat pun betul. Kalau yang lampu cara lama ada balas, ada apa? Starter tu pun ada lah. Ni tak pakai starter dah, pakai LED. Lampu pun elok, wiring pun elok, semua tepuk nyala. Bertemu buku dengan kuah, ngaji walaupun sekejap, jadi. Dia jadi. Maksud apa? Kena. Kadang ngaji 20 tahun, tak jadi apa-apa. Siapa? Tak bertemu buku dengan kuah tu. Ada benda yang dia tak link tu, tak kena tu. Satu yang tak berubah-ubah, duk macam tu ya. Pasal ada benda tak kena. Bila kena ni, memang best. Berubah sat. Berubah sat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita bertemu gitu. Jadi bertemu buku kuah tu, kena kita dengan apa yang sepatutnya, hal yang ada kat kita tu, untuk menyebabkan kita dengar walaupun sikit, ada perubahan pada diri, insya-Allah. Dan Allah Ta'ala ni Tuhan yang aziz, perkasa pada sebarang pekerjaan. Islam aziz perkasa ni maksudnya apa kehendak dia, kita selalu sebut dengan istilah kun fayakun. Jadi tak ada siapa boleh menghalang. Allah Ta'ala memang itu. Allah memang nisbah dia, kita mesti iktiraf dia boleh buat apa dan tak ada siapa boleh menghalang apa kehendak dia. Cuma kita tak tahu apa kehendak dia dan apa yang dia telah putuskan kepada kita. Yang tu memang kita tak tahu. Yang tu yang ada pelajaran nanti nak belajar. Kalau kita duk risau macam-macam keadaan, jangan duk risau benda yang tak sepatutnya dia risau. Pasal yang tu kalau hang fikir, hang boleh jadi sasau. Tak guna fikir kan. Saya buat misal ni, kita pun dalam PKP tak? Sampai bila nak habis ni? Bukan kerjamu. Kerjamu jaga penjarakan sosial, patuhi SOP. Panduan dah diberi kan. Panduan diberi. Kerjamu apa? Zahirkan kehambaan diri. Matilah ni pun jadi kekasih ilahi. Tu kerjamu. Bukan kerjamu bila nak habis COVID-19 ni. Bukan kerjamu. Bukan kerja menteri. Bukan Perdana Menteri. Bukan kerja agung, kerja sultan pun. Tak ada campur tangan kita sikit pun. Urusan kita buat sabab. Yang lain bukan kerja kita. Kerja kita yang tu je jangan tak tahu. Sebab Allah Ta'ala boleh angkatkan balak dan bencana, apa dia? Muzahir kehambaan dirimu ke Allah Ta'ala. Lepas tu bawa orang lain macam mana kita ni boleh jadi hamba Allah Ta'ala. Orang lain pun kita bawa untuk jadi hamba Allah Ta'ala. Itu kerja kita. Tunai kita punya tanggungjawab. Jangan duk sibuk buat kerja yang bukan kerja mau. Macam tu kot bahasa mudah dah. Ni duk sibuk bila COVID nak habis, bukan kerja mau. Nak zikir dah juga. Nak mengaku hamba dah juga. Nak sedar diri banyak dosa, banyak salah dah juga. Nak rasa banyak cuai dan buang masa untuk balik ke akhirat dah juga. Habis duk sibuk COVID-19 bukan kerja mau nak pergi apa. Putu tengok kau ramai lagi. Pening kepala aku. Buat pening kepala mu apa? Kita memang nanti kalau tak faham betul-betul perjalanan hidup ni, kita disibukkan dengan benda yang tak sepatutnya kita sibuk. Itu istilahnya duk menyibuk-nyibuk apa? Benda yang sepatutnya kita sibuk, kita tak mau sibukkan diri. Benda yang tak sepatutnya kita sibuk, kita pergi sibuk ke situ. Salah kita punya cara jalan. Jalan kita tak betul. Yang tu yang kita jadi jalan tak tentu arah dah. Tak tentu arah macam mana? Apa yang sepatutnya kita kena sibuk, kita tak pergi sibuk. Apa yang tak sepatutnya kita sibuk, kita menyibuk. Nisbah Allah dia memang aziz, tak ada siapa boleh halang dia. Dan peraturan dia atas muka bumi dia akan laksana, walaupun dia boleh buat dengan tak ada siapa boleh halang, tapi biasanya dia buat kat kita berdasarkan proses sabab-musabab. Bodoh tak main mengaji, taubat takkan pandai. Bahasa mudah itu. Mu gelap, suih tak betik, taubat tak menyala lampu. Macam tu peraturan. Memang peraturan macam tu. Tak biasa main sekolah, ambil SPM nak dapat grade 1. Taubat tak boleh. Mau baca Yasin 1000 kali pun. Jangan kata minum air Yasin, telan Yasin tu. Tak jadi tak boleh jawab besok dia. Syarat dia mesti hadir mengaji.
hadir sekolah, ikut nasihat guru, tunjuk ajar guru, latihan, dilatih tubi, dah latih tubi lagi, diasuh macam mana nak jawab peperiksaan, tu pun kadang gagal lagi untuk dapat grade yang terbaik. Ini proses, sama lah. Kalau yang tu proses, yang tu peraturan, sama lah. Masjid tak biasa mari, nak masuk syurga peri-peri, ingat syurga mu. Kasarlah bahasa tu kan. Memang Allah Ta'ala boleh bagi, tapi bila mu nak dapat agak-agak tu, yang tu kok kasar sikit lah bahasa tu kan. Pasal ada orang kadang-kadang dia mengharap dengan Allah Ta'ala, tapi sabab dia tak buat. Nak jadi Perdana Menteri, ahli parti pun tak pernah daftar. Boleh tak saya sebut apa? Tak kena. Mu sembang apa nak jadi Perdana Menteri? Dia nak kerajaan yang ni yang merintah, tapi tak biasa daftar mengundi. Mengundi pun tak boleh. Tapi aku nak yang ni lah merintah. Mu sembang apa? Mu tak boleh masuk dalam bahagian mengundi. Satu undi mu tak boleh beri. Mu nak beratkan kata orang ni merintah, tak boleh lah, tak kenal sebab mu. Itulah. Sama lah bab agama. Nak jadi orang beragama, nak jadi hamba Allah Ta'ala, nak jadi orang takwa, tapi sabab takwa tak pergi cari. Nak jadi ahli tauhid, Allah Ta'ala pun tak kenal. Pengajian tauhid tak pernah hadir. Nak jadi ahli tauhid lagu mana? Nak baca, nak menghayati Al-Quran, baca Al-Quran pun tak boleh, nak hayati ke mana? Jadi bagi betul sabab, buat sabab. Allah memang dia kuasa, dia boleh buat apa saja kendaki dia, kun fayakun. Cuma dia tak bagi peri kat kita pasal kita bukan pokok kayu, kita bukan batu, kita manusia. Ada proses sabab munsabab yang kita kena laksana, dan ada istilahnya ditaklif pula atas kita, diberatkan atas kita, dipertanggungjawabkan kita untuk cari, khasnya bab mengenal diri, mengenal ilahi, fardu ain atas setiap diri. Tak ada siapa yang terkecuali. Kita hak tu tak cari, bab rezeki yang Allah Ta'ala jamin, pulang. Dulu duduk mana Kedah tu, habis-habis duduk Sia. Contoh lah kan. Ada orang Kelantan main duduk Sia, tak mau balik Kelantan dah. Boleh pindah negeri. Siapa dia tak tahu lah. Contoh lah, tak pergi sebut buat misal, kena kat siapa nasib tapi mengaji ada tak? Main sini mengaji, betul tak mau balik lah. Pasal apa? Jatuh hati tempat mengaji kat sini bagus. Payah nak cari kat tu, payah. Tapi main sini, menikah orang sini, aku tak pindah dah. Pasal apa? Pak Mertua dah sini, tu main. sorry kita pun kena agak ni, kena juga orang. Sorry nak kata duduk sini siapa? Aku tertarik dengan pengajian kat sini. Ustaz ni ada, tok guru ni ada, hak ni ada. Alhamdulillah, duduk sini aku kenal Tuhan. Baru aku ada akal, baru aku tahu agama ni apa dia. Alhamdulillah, duduk sini. Aku tak nak balik tanah air aku, walaupun tanah tumpah darahku. Aku suka duduk negeri orang lagi. Pasal apa? Pasal di sini dengan tu aku dapat agama. Dulu aku, tu saya sembang lah aku jadi ke mana? Membuka pekung di dada lah. Payah nak cari. Ada orang yang berubah dengan sebabnya tu. Selalunya hijrah pasal cari makan, pasal cari bini. Sorry, kasar lagi bahasa tu. Jadi kena betul kehidupan. Kita pun duk bulan Muharram lagi, bulan hijrah ni. Bagi tengok kita hijrah pasal apa. Dan Allah Ta'ala ni Rahim. Asal terjemah tu kasihan belas terhadap hambanya. Allah Ta'ala kasihan belas. Cuma Rahim ni atau mana kasihan belas maksudnya apa? Dia maha memberi nikmat-nikmat kepada hamba dia. Atas nama Rahim ni, istilah kasihan belas, dia ada nikmat yang diberi khas kepada hamba dia tertentu, yang buat sabab-sabab yang menyebabkan Allah Ta'ala memberi khas yang orang lain tak dapat. Pemberian macam tu dipanggil pemberian dengan sifat Ar-Rahim. Asma' Husna Allah Ta'ala ni kalau kita belajar ni satu-satu huraian dia panjang sebenarnya, tapi sekali lalu saya sebut gitulah. Jadi Ar-Rahim ni atas terjemah kasih belah terhadap hamba, dengan mana Allah Ta'ala ni dia nisbah beri, macam-macam benda dia beri kat kita, tapi ada nikmat yang dia beri khas
Dia beri pun semua semata-mata limpah kurnia dan pemberian dia. Tapi pemberian dia yang dia kaitkan dia nak beri kat kita dengan atas perjalanan syariat, yang bila kita junjung, kita buat, kita ikut macam mana suruhan dan tunjuk ajar dia melalui Rasul tercinta, kita buat, dia beri kurniaan tu. Beri kurniaan khas dengan sebab kita buat mengikut SOP syariat. Pergi ngaji, bersungguh, menghafal, bangun malam, tinggal dosa, taubat daripada maksiat, buat sungguh-sungguh. Allah Ta'ala beri kurniaan demi kurniaan. Orang lain tak dapat, kita dapat. Beri pemberian khas kat kita, orang lain tak dapat tu. Yang tu pemberian dengan Ar-Rahim. Allah itu sifat dia. Antara sifat dia juga selalu kita sebut Ar-Rahman. Yang tu termasuk dalam Al-Jawad tadi, juga Al-Karim. Dan mana? Ada ketika ada orang tak semayang pun, tapi nyawa dia bagi. Bini pun ada. Ada orang duk rajin semayang, tak menikah lagi sampai ni. Ada? Ada orang tak semayang pun, tapi 4 kali menikah lah. Nikah cerai. Yang rajin semayang ni tapwa pun tak ada minat, tak menikah lagi. Minatnya tolak. Kat 10 kali kena tolak pinangan. Nak cerita apa? Ada pemberian yang walaupun dahaka, tak pernah ada taat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala duk bagi nikmat ada dia. Pemberian itu pemberian dengan Karim, pemberian dengan Jawad, pemberian dengan Rahman. Pemberian dengan Rahim bukan macam tu. Pemberian dengan Rahim ni buat macam mana dia suruh, dia buka lagi, dia bagi lagi pada orang khas dan tertentu. Buat cukup macam mana kehendak Allah Ta'ala, dia akan beri macam mana dia janji. Hak tu pemberian dengan Ar-Rahim. Jadi sekali lalu tu kita belajar kenal Allah Ta'ala dengan sifat dia. Apa dia? Dia ni pencipta kita, dia yang mengurus semua hal kita. Macam mana pun dia berikan syariat kat kita, ada tanggungjawab yang kita kena buat dan usaha. Ada pemberian yang tanpa kita minta dia beri, ada pemberian yang nisbah apa dia bekalkan kita. Kita usahakan macam mana yang dikehendaki, dengan sebab tu Allah Ta'ala beri. Ni sifat dia. Ni Tuhan yang kita nak kenal. Nama Allah ni ciri dan sifat dia. Jadi nak puji Allah Ta'ala di atas sifat tu. Siap. Jadi hari ni mukadimah lah dekat tu. Jadi ke depan nanti akan ada mukri, sama ada yang khas yang ikut saya kan, ataupun saya main tunjuk, boleh ke ada? Jangan lari sudah lah. Saya agak-agak tuan-tuan lari, saya tak buat gitu aku kena sekali taubat, aku tak duduk depan lah. Payah agak tu pun, tak mau agak tu. Tujuan tu nak bagi bersama-sama mengaji tu ya, tujuan kan. Saya pun sebenarnya tak ada apa, tukang baca Jadi kalau dengan sebab tu tuan-tuan lari, dah nanti saya tak bagi orang lain. Kalau arwah Patih dulu pun, ingat saya lah, waktu ujung-ujung umur akhir dia mengajar, dia mengajar kat masjid macam tu lah dia. Baca kitab mengajar abidi kat masjid Keruh ke apa, tengok kat Gerik, dia mengajar Kuala pun macam tu. Mana hak dia kenai, datuk ke apa ke, siapa duduk depan tu yang dia kenai, tambah rapat kan, datuk baca jawi kan. Tapi jangan tak tahu, orang dulu walaupun pegawai kerajaan baca jawi terus. Bila baca-baca, sekali dia buka cermin mata dia kata gini. Tak sangka dia. Dia ingat ke orang kerja-kerjaan tak boleh baca jawi. Alhamdulillah. Tok Guru. Cara dia. Jadi motivasikan orang tu suruh ngaji rapat, duk rapat lagi. Kalau boleh dia nak jadi tukang baca tiap-tiap hari. Siapa? Dia ada satu pandangan khas guru. Orang dulu dia ada macam ni akidah. Kita kadang tak mau ngaji dengan guru, duduk ujung ceruk. Tapi bukan orang sini lah saya sebut ni. Duduk balik tiang menyuruh tak mau kenal. SOP lah. SOP pun 1 meter je lah. Ni 20 meter ni mesti apa? Okey. Inna ni. Kalau ikut tak ada SOP, rapat lagi kan. SOP pun patutnya dia tak berlopong itu ni, lopong. Ini nak lopong banyak kan ni. Sikit saya buat SOP.
Dah orang bagi alasan SOP, jawab lagi lah. Jadi insyaAllah ke depan kita hanya proses macam tu lah. Sebab malam ni kita tangguh dulu. Soalan kalau ada sekitar apa kita sebut, khasnya atas saya duk syarah panjang tu mengenai bab ketuhanan lah. Ya, sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsep terima kasih, alhamdulillah. Oh, Kita sebut terima kasih pada orang. ya. Ya. Best soalan tu. Yang tu mengajar ilmu tauhid sebenarnya. Terima kasih dengan alhamdulillah. Terima kasih ni budi bicara dengan makhluk. Orang berbudi, kita berbahasa. Alhamdulillah ni adalah konsep iman sedar ke Allah walaupun tengok makhluk bagi hati dengan ilahi. Tu alhamdulillah. Orang bagi terima kasih, alhamdulillah, terima kasih untuk dia. Alhamdulillah tu untuk iman kita. Allah yang beri pujian untuk dia. Dengan makhluk kena ada budi bicara dengan makhluk. Takkan ambil ni buat tak tu kan. Alhamdulillah. Boleh faham saya tunjuk apa kan? Tak, kita ada dua tanggungjawab dalam kehidupan ni. Istilahnya hukukillah, hukukil ibad. Hubungan dengan Allah Ta'ala dengan hubungan dengan makhluk. Dengan makhluk kena buat peraturan makhluk salah tegur kan. Yang mana tak betul kena betulkan. Yang itulah memberi satu hal ni asal cerita menerima ni. Orang beri kita terima, terima kasih. Alhamdulillah tu bukan nak seronok apa yang kita dapat, tapi seronok kenal dan tahu siapa sebenarnya yang beri kita. Tu konsep alhamdulillah. Alhamdulillah ni kalau atas pelajaran tauhid, sepatutnya pencapaian yang kita kena capai, yang kalau kita faham perjalanan sebagai hamba ni, alhamdulillah tu adalah kita menyedari kepada siapa yang dengan sebab tu kita dapat dan diberi. Tu alhamdulillah. Bukan alhamdulillah tu seronok dengan nikmat yang diberi kan. Alhamdulillah tu seronok dengan siapa pemberi nikmat. Dengan bahasa lain, kau nak puji sastera sikit, alhamdulillah tu bukan seronok dengan apa yang diberi, tapi seronok dengan nikmat tu siapa pemberi. Pemberi pun bukan pemberi yang sebab dia kita dapat tu. Pemberi ni pemberi hakiki. Itu alhamdulillah. Jadi dengan orang terima kasih, alhamdulillah. Hadirkan ya Allah, puji untukmu. Aku tak minta pun, ada orang bagi. Engkau lah pemberi rezeki, engkau lah maha mengurnia, antal karim, antal jawad, ya rahman ya rahim. Yang tu kalau nak sebut dengan perkataan lah. Kalau tak reti sebut Arab tu pun, iman kena bagi dapat. Apa dia? Hati hadir ke Allah Ta'ala. Tuan, hati nak hadir ke Allah Ta'ala ni memang bukan benda sedang. Sebenarnya kita bukan tak reti, tapi tak pernah ada latih tubi. Itu. Ataupun tak pernah ditunjuk ajar macam mana nak jatuh iman di hati tu. Istilahnya basic knowledge, pengetahuan am ada, tapi macam mana nak hasilkan tu, yang tu kadang-kadang tak pernah dibicara. Rasa saya jawab soalan tu. Macam mana prinsip terima kasih dengan makhluk dan alhamdulillah tu. Jadi serampang dua mata tu. Dapat satu dengan makhluk terima kasih, hati alhamdulillah siapa sebenarnya pemberi hakiki. Lain? Ada soalan? Lebih best soalan tu. Best. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.